Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Hashim dan hari ini saya akan membentangkan ulasan buku yang bertajuk A Brief History of Equality. Buku ini ditulis oleh Thomas Piketty. Ulasan ini akan memfokuskan subtopik 5 dan 6 sahaja di dalam bab 5. Untuk subtopik kegigihan pengundian penapisan plutokrasi ekonomi, penulis berpendapat bahawa dalam syarikat saham bersama, pemegang saham mempunyai kuasa undang-undang mengikut jumlah saham yang mereka miliki. Ianya mungkin takrifan kapitalisme, tetapi ia adalah susunan institusi khusus secara tidak semula jadi dan hanya dibentuk secara beransur-ansur sebagai tindak balas kepada keadaan tertentu dan dinamik kuasa. Tiada apa yang mampu menjamin bahawa pemegang saham lebih berpengetahuan berbanding pekerjanya. Dana pelaburan boleh dimasukkan ke dalam syarikat dan dikeluarkan dengan cepat, tetapi pekerja menghabiskan hayat, tenaga dan kebolehan mereka. Oleh itu, pekerja adalah pelabur jangka panjang pertama syarikat. Melihat kepada sudut besar, plutokrasi dalam hal ehwal ekonomi sangat mengejutkan. Sejak tahun 1960-an, pentadbiran kapitalis mencari keseimbangan mereka. Pengurusan bersama bermaksud pekerja dan pemegang saham berkongsi kerusi lembaga di Jerman. Pendekatan ini telah diperkenalkan pada tahun 1951 dan berkembang pada tahun 1952 di dalam sektor keluli dan arang batu. Selain Jerman dan Skandinavia, pengurusan bersama jarang berlaku. Walau bagaimanapun, kita perlu akur bahawa pemegang sahamlah yang membuat keputusan. Selepas krisis 1929 dan hubungan Nazi bersama peniaga elit, Jerman mewujudkan dasar mesra buruh. Sebagai tindak balas kepada Demokrat Sosial dan Kesatuan Pekerja, Demokrat Kristian meluluskan undang-undang pada tahun 1951 dan 1952. Perlembagaan Jerman 1949 menentukan harta berdasarkan tujuan sosial lalu membenarkan sekatan ini. Untuk subtopik yang ke-6 iaitu penyertaan sosialisme dan perkongsian kuasa, penulis berpendapat bahawa peraturan core management Jerman dan Skandinavia perlu dikaji. Menurut kajian, sistem ini meningkatkan prestasi syarikat dan penyertaan pekerja dalam rancangan syarikat dalam jangka panjang. Bayangkan sistem di mana wakil pekerja mempunyai 50% undi dalam semua perusahaan, termasuk yang terkecil sekali, manakala hak mengundi pemegang saham tidak dapat mencapai ambang yang ditetapkan dalam syarikat besar. Seorang pemegang saham mungkin mempunyai undian terbanyak dalam firma kecil, tetapi apabila syarikat itu berkembang, ia lebih bergantung pada perbincangan kumpulan. Sistem sosialisme partisipatif membawa kepada satu objektif iaitu kepelbagaian ekonomi. Dari segi sejarah, sistem ini memerlukan sokongan orang ramai. Kebanyakan negara seperti Perancis perlu menukar perlembagaan mereka untuk melakukan suatu transformasi ekonomi, terutamanya apabila berlakunya krisis. Perubahan besar sedemikian memerlukan pembaharuan cukai supaya harta dan kuasa ekonomi boleh bergerak dengan bebas dan juga penyemakan perjanjian antarabangsa. Dari tahun 1780 hingga tahun 2020, institusi undang-undang, ekonomi dan sosial berubah secara mendadak. Perkongsian kuasa dalam perusahaan, reformasi sistem ekonomi dan kemunculan sosialisme demokratik popular sejak tahun 2008. Manifesto Undang-Undang Buruh oleh Jerman menunjukkan terdapat cara yang berbeza untuk mengatur ekonomi dan kuasa perusahaan. Ini akan membenarkan pekerja menyokong dan melibatkan diri di tempat kerja mereka, mengekalkan pasaran awam untuk perusahaan dengan perjanjian kolektif dan membenarkan penubuhan kesatuan pekerja di tempat kerja. Penulis juga berpendapat bahawa sebelum kita menganalisa prospek tentang perubahan sistem pada masa akan datang, kita mesti memahami bagaimana jurang ekonomi abad ke-20 mengecil, terutamanya di negara kapitalis terkemuka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.